Hai, jumpa lagi kita. Hari ini entah PKP yang keberapa sudah kan, tapi macam kita semakin tenang duduk di rumah kan. Jadi hari ini saya ada share sedikit gambar di Facebook saya tentang kuih lapis. Oke, kuih lapis nih, kalau kuih lapis ataupun kuih talam lapis nih, kalau udah betul cara kita buat ataupun dah betul ataupun dah ngam kita punya sukatan-sukatan, dia tuh lain jadinya. Bila kita makan dia keras. Kalau ndak keras pun dia pandai melekat di kita punya lelangit ataupun di leher. Pernah kamu makan kuih begitu kah? Ya, dulu-dulu saya tidak berani buat kuih talam nih ya. Sebab bila saya makan kuih talam kan, ya ampun, melekat di sini saya, di sini lagi. Kalau orang dah ada gigi lagi, pakai gigi palsu, kasihan dia kan. Oke, jadi oleh itu adalah sedikit ilmu di sini. Saya tunjukkan cara membuat kuih lapis ataupun talam kacang hijau. Hari ini saya tunjukkan talam kacang hijau, oke. Tapi tidak begitu banyak rekaman video sebab saya tidak mau buat video sebenarnya. Tapi oleh kerana banyak permintaan kawan-kawan di Facebook, sementara waktu PKP ini tidak boleh pergi rumah-rumah, mana-mana, pergi kedai, pergi kerja, semua orang stay home. Jadi biarlah saya kongsikan sedikit ya. Jadi satu loyang nih, saya buat satu loyang 10 kali 10 nih. Tadi saya punya tuh sudah siap masak, saya bagikan kepada 7 bahagian. Oke. Saya boleh bagikan kepada 7 bahagian untuk jiran-jiran saya, kawan-kawan, dan juga mama saya di kampung sana kan. Oke. Kuih lapis ataupun kuih talam nih, kalau kita buat resepi yang saya bagi nih, dia ndak melekat di lelangit, di gigi kah, di mana ndak. Semua orang yang makan mesti suka. Jadi kamu kena hati-hatilah, cara pembikinannya memang sangat cerewet. Saya rasa senang lagi buat kek. Kek kalau kau adun masuk di oven, ting, siap angkat. Yang ninda, kau sentiasa duduk di hadapan kau punya pengukus tuh. Syaratnya di sana supaya kau punya kuih lapis nih ataupun kuih talam nih, dia eksklusif tau. Macam mana dia boleh jadi eksklusif? Kamu kena pastikan kamu menonton video ini sampai habis. Sebab kalau saya cakap saja, kamu tidak tahu tuh bayangannya. Terutama sekali kalau yang kita baru belajar kan. Saya pun baru belajar, baru 2-3 kali saya buat nih kuih. Oke, saya kongsikan ilmu ini, jadi kamu menontonlah ya. Dan jangan lupa kalau kamu belum subscribe video saya, kamu subscribe lah. Mana tahu ada yang ngam-ngam sama kamu kan. Oke, thank you. Oke, bahan-bahan 200 bahan 200 gram gula pasir, 150 gram tepung beras, 100 gram tepung gandum, 1 sudu besar, maksudnya sudu makan tepung ubi kayu, 300 ml santan pekat, 550 ml air, dan 1 sudu kecil garam, serta pewarna lemon ya. Oke, caranya ialah satukan semua bahan bancu dan rata. Bancu rata dan tapis. Jadikan dia 1200 ml air. Oke, jika kurang tambahkan lagi air. Oke, menjadi 1200 ml. Oke, bahan B. 150 gram tepung kacang hijau, 100 gram tepung gandum, 80 gram tepung ubi kayu,
Okey, 200 gram gula pasir, 300 ml santan pekat, 50 ml air, 1 sudu kecil garam dan pewarna apel hijau. Okey. Ini adalah langkah-langkah membuatnya. Kamu boleh tengok. Okey, langkah-langkahnya. Yang paling penting ialah semua bahan tadi dibancu dan ditapis. Okey, bahan B tu kalau dibancu pun, okey, bahan B kalau kita bancu, jangan masukkan tepung kacang hijau dulu. Kita bancu tepung gandum, tepung ubi kayu, gula pasir, santan, air dan garam serta pewarna hijau tu masukkan dulu, gaul, lepas tu tapis. Selepas tapis baru kita campurkan tepung kacang hijau. Sebab nanti kalau kita tapis, nanti kacang hijau tu tinggal disaring. Okey. Okey, caranya membuat. Okey, sekarang cara membuatnya, caranya melapis. Okey. Dia boleh masak dalam 5 ke 8 minit setiap lapisan tu. Okey. Kemudian seterusnya kita akan lihat peralatan yang kita gunakan. Okey, kita mesti ada timbangan apa ni? Ya, yang automatik, yang elektronik. Okey. Kemudian kita ada 2 jak. 1 jak untuk bahan A, 1 jak untuk bahan B. Okey, bila kita bancu senang kita nak tuang nanti dalam gelas. Seterusnya ialah sudu besar, sudu kecil dan pengkocoknya tu. Okey. Kemudian gelas, saya gunakan gelas saiz ni. Okey, bila saya perlu saya tuangkanlah. Tapi saya gunakan 2 biji gelas ya, 1 untuk yang hijau, 1 untuk yang kuning. Okey, sekarang ni ialah loyang pembancu ni. Loyang pembancu ni guna yang ni lah 2 biji. Terpulanglah kalau kamu mau ada yang lain Okey, saringan. Okey, penyaring. Mesti ada ya. Okey, seterusnya ialah loyang. Loyang 10 kali 10 inci. Okey, bersudut tepat 90 darjah. Dan juga plastik. Okey, saya akan tunjukkan video seterusnya cara melapis plastik ke loyang. Okey. Hai guys. Okey kalau kita mau buat kuih lapis, okey, caranya ialah kita gunakan loyang segi 4 yang sama macam ni, segi 4 sama Yang saya guna ni ialah 10 kali 10 inci dan ketinggian dia ialah 2,5 inci. Okey. So, untuk loyang ni kita guna yang bucu dia di sini tajam lah, segi 4 sama. Okey, apa tujuannya? Supaya kita punya kuih lapis tu nanti dia sudutnya di sini 90 darjah, lurus semua. Jadi, kalau kita mau jual kuih kan, indahlah ada yang kita buang kan, di siring sini ni, di tepi ni kita buang kan, pasal dia dah rata kan. Tapi kita guna yang loyang macam ni, dia rata. Tapi kalau tiada, janganlah juga memaksa kan. Kalau sekadar kita makan sendiri di rumah, buatlah apa-apa cara sekalipun kan. Okey. Satu lagi ialah cabaran bila bila sudah kuih itu masak. Bila kuih itu sudah masak, kita mau kasih keluar dia macam mana? Dia bukan macam kek kita beli kasih terbalik macam gini. Silap-silap kita punya lapisan kuih-kuih itu semua terbuka kan? Nah, tidak masak lagi. Nah, inilah kan. Jadi caranya ialah kita gunakan plastik. Biasanya ada jual nih plastik di kedai ya. Kita carilah plastik yang lebih, dia punya panjang ataupun lebarnya lebih daripada ini loyang lah. Oke, sepatutnya ini mungkin 12 inci mungkin. 13 inci kah. Oke, jadi kamu boleh carilah 13 inci kah 15 inci. Maksudnya dia lebih besar daripada loyang nih. Oke. Oke, jadi caranya ialah kita tuang minyak masak sini. Oke, kasih rata-rata minyak nih semua sampai di sudut-sudut tuh loyang. Oke. Sudah sampai sudut, di sini lagi. Kasih kena semua minyak. Oke.
sana, sini tepi lagi. Kasih kena semua ya. Oke. Lepas tu sini lagi. Pastikan semua kena. Kalau tidak nanti plastik tu dah melekat. Tujuan minyak ni supaya plastik tu nanti melekat. Bila dia melekat, senang kita mau atur dia. Oke. Apa cara kita nak pasang dia? Kita sediakan pembaris nih. Pinjamlah pembaris anak-anak. Pinjam pembaris anak-anak, cuci dulu, jangan pula yang ada dakwat semua ya. Oke. Oke, kita letak macam ni. Letak macam ni, kasih masuk dia. Oke, kasih masuk. Oke, kita kasih kemas dia. Jangan ada gelembung-gelembung. Itu. Oke, tarik dia. Kasih kemas lah, pandai-pandai lah kamu. Memang cerewet, cerewet juga nih buat kue ini. Iyalah, memang cerewet. Kalau mau kue kita cantik, memanglah banyak kerja. Kalau Indah mau cantik, cincai-cincai saja boleh juga, tapi tidak cantik. Oke, nanti kalau kita mau panggil orang makan pun kita malu kan. Oke. Urut-urut ya. Oke. Urut ya. Di lantai dulu, jangan dulu buat di siring-siring. Kasih keluar tuh gelembung-gelembung udara. Kalau ada gelembung udara dia kembangkan. Nanti kita punya kue itu indah rata. Dasarnya ndak rata, berombak-ombak nanti bila diangkat kan. Nah cantik kan. Oke, kasih naik dia. Oke. Sekarang nih kita mau kasih kemas sini nih. Sini siring nih. Bucu nih kan. Nah, kan? Kita kasih kemas dia. Kita pergi kasih satu arah saja. Dikasih 90 darjah dia, lipat dia. Oke. Kasih kena sedikit lapisan di belakang minyak plastik nih. Baru dia senang melekat. Oke. Nah, memang agak susah sedikit nih di sudut-sudut nih ya. Tapi kamu kena berusaha lah kasih dia segi 4 sama. Dulu saya pun tidak pandai nih Indah camping, tapi yalah bila sudah kita tahu benda ini bagus kan, kena belajar juga. Oke, sebelah lagi. Oke, ini kurang macam itulah ya. Di sini ada kedut-kedut lagi. Oke, kasih rata dia sampai dapat. Macam tu. Kalau boleh sama sekali tidak ada gelembung nih, barulah. Oke, baru kita punya garis tepi kita punya kue itu nanti betul-betul dia lurus 90 darjah. Semua boleh hidang. Oke, nah beginilah. Siap sudah. Oke, ada lagi gelembung-gelembung tepi itu urut dia. Urut dia gunakan nih pembaris nih. Jangan pakai kuku nanti
berlubang kamu punya plastik. Keluar kue kamu di sebelah kan? Oke. Oke. Nah, siap sudah loyang nih. Sedia untuk dituang adunan. Oke. Oke, peralatan seterusnya ialah kita ada pengukus. Saya gunakan pengukus elektrik. Kukusan menggunakan periuk pun boleh juga. Oke, bahannya ialah tepung gandum. Ini yang saya gunakan. Seterusnya ialah tepung beras. Tepung ubi. Terpulanglah apa saja jenama, yang penting dia tepung ubi kayu ya. Gula kasar. Pewarna yellow, lemon yellow, pewarna makanan ya, dan juga pewarna apple green. Oke, garam halus. Oke, santan ayam brand mesti yang ini ya, yang sesuai untuk taklam. Dan saya gunakan lebih kurang dekat 1 kilo ini santan. Yang ni 2 kotak je tinggal dalam gambar ni ya. Saya perlukan 4 kotak kalau yang kecil. Okey, ini cara kita nak melapis talam. Sudah masak lapisan yang di atas. Okey, kita lapis cara macam ni. Okey, tuangkan gunakan bontot sudu tu supaya dia tidak memercik atau tidak berbuih. Okey, sudah tuang tu. Okey, kita alihkan ke tepi buih-buih tu. Buih-buih adunan tadi. Okey, kita pecahkan dia di tepi. Jangan ada buih-buih ya. Inilah yang disebut eksklusifnya tu. Tidak ada buih-buih. Rata, licin saja kita punya lapisan kuih tu. Okey. Kena rajin lah ya. Kena rajin. Tengok, perhati betul-betul. Kalau buih tu di tengah, tarik ke siring. Kemudian kita picit-picit dia dengan sudu tu supaya dia pecah. Macam ni lah. Okey, bila sudah siap, kita tutup dan kita on semula apinya kepada 8. Saya suka 8 minit. Okey. Okey, ini dia kuih talam kita yang sudah masak. Okey. Kita bukakan dia dulu tutupnya, biarkan dia sejuk sementara. Okey. Sekarang macam mana kita boleh saya katakan saya tunggu dia di depan, duduk di depan tu. Bila wap sudah penuh di penutup tu, lap dia cepat-cepat. Angkat cepat dan lap dia cepat dan tutup semula. Okey. Kita tidak mau ada air wap-wap itu yang menitis di sana. Kalau menitis sana sudah tidak eksklusif, sudah kita punya kuih. Halo, selamat petang lagi hari ni. Saya ada percubaan menghasilkan talam kacang hijau. Baru je masak. Okey. Saya mau kasih keluar dia dari loyang ni. Wah, nampak tu. Disiring-siring. Keluar dari loyang dulu supaya cepat sejuk. Sejuk cepat makan. Kering. Buka nih siring-siring nih. Ini cantik. Sejuk nanti boleh kita potong. Cantik. Nah, lapisannya. Oke, nanti kita potong bila sudah sejuk.
Okey, inilah permukaan talam kacang hijau yang sudah siap, sudah sejuk ya. Okey, tengok ni cantik, rata, dia tidak ada gelembung-gelembung kan? Itulah eksklusif. Okey, nah sudah siap dipotong, tinggal lagi minum makupik. Nah, inilah bahagian yang saya buat tadi. Okey, bolehlah share dengan kawan. Okey, kita share dengan kawan-kawan.